Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukura wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa asli syu'unal ummati wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk mengisi masa kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Di antara amal ibadat yang dikasihi oleh Allah adalah ilmu, adalah majlis ilmu. Kerana sesungguhnya ulama menyatakan bahawa majlis ilmu itu lebih disukai, lebih afdal daripada sembahyang 100 rakaat. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kebaikan kepada kita, bahkan memberi pertolongan kepada kita, agar kita dapat memahami dan insya-Allah moga-moga kita dapat beramal dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sampai pada muka surat yang ke-71. Sebelum kita membaca matan hikam ini, hendaklah kita memahami terlebih dahulu orang-orang yang tertentu Allah Subhanahu wa taala memberi karamah, atau perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Dan adalah tidak semestinya orang yang mendapat karamah ini dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan dalam keikhlasan kepada Allah. Kadang-kala didapati orang yang mempunyai karamah yang luar biasa itu dilihat sebagai orang yang ada keistimewaan bila mana Allah Ta'ala memberi kelebihan-kelebihan. Namun kadang-kadang mereka itu masih lagi tidak terlepas daripada nafsu, tidak terlepas daripada godaan nafsu dan juga muslihat syahwat. Maka pada hakikat ini sebenarnya orang-orang yang mengenal Allah, orang yang mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala, mereka tidak mencari karamah perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Tetapi yang mereka cari adalah istiqamah dalam melakukan amal. Kerana dikatakan bahawa al-istiqamatu afdalu min alfin karamat. Sesungguhnya istiqamah itu lebih afdal, lebih utama daripada 1000 karamah. Maka sesungguhnya telah diceritakan satu ketika dahulu ada orang yang mempunyai karamah yang hebat, tapi akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyazzubillah. Maka satu ketika dahulu Ustaz pernah bertanya dengan salah seorang guru Ustaz sendiri. Kita pernah bertanya dengan salah seorang guru, bertanya kepadanya, adakah seorang yang mencapai maqam wali yang ada karamah, adakah dia sudah selamat? Adakah dia ini sudah mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala bahawa dia memang orang yang sudah dekat, orang yang ada jaminan selamat daripada Allah? Kata guru kita mengatakan belum tentu. Kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi karamah, walaupun maknanya perkara itu perkara yang luar biasa dan karamah itu diberi selepas dia beramal soleh, namun orang-orang yang mengenal Allah, benar-benar makrifat, mereka menganggap bahawa itu bukan satu keistimewaan. Itu belum lagi keistimewaan, walaupun telah mencapai karamah-karamah yang tertentu. Para jamaah sekalian, dalam kita mencari perjalanan kita kepada Allah,
kita jangan terpedaya dengan sesuatu yang berbentuk zahir. Seperti kita melihat orang ini ada keistimewaan, seperti dia boleh berjalan di atas air, dia boleh terbang di udara, dia boleh melipat bumi waktu yang singkat sampai di satu tempat. Dia tidak boleh mendapatkan sesuatu, dia boleh mendapatkan sesuatu yang orang lain tak dapat mencapainya. Maka itu bukan satu tanda ataupun gambaran ia berada di landasan yang benar. Bahkan dikatakan juga, maknanya dikatakan walaupun mempunyai kehebatan-kehebatan yang tertentu, masih lagi berada di dalam tipu daya. Masih lagi berada dalam tipu daya. Begitu juga kalau kita melihat kepada zahir seseorang itu, seperti mempunyai pengikut yang ramai, mempunyai kemasyhuran, pengikut yang ramai, itu juga belum lagi dikira suatu keistimewaan. Maka fahamilah kenyataan ini. Dalam kitab Munqidh min ad-Dhalal dinakalkan oleh Imam Ghazali, mengatakan bahawa, kalau tidak silap, Imam Ghazali ini ambil daripada kenyataan Imam Asy-Syafi'i kalau tidak silap. Dia mengatakan, seandainya kamu melihat orang itu boleh terbang di udara, berjalan di atas air, maka dia belum lagi dikatakan wali Allah. Sehinggalah kamu melihat bagaimana dia dalam melaksanakan ayat Allah, hukum Allah Ta'ala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan yang sebenar itu bukan ada pada karamah, tetapi keistimewaan itu ada pada istiqamah seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam mencari Allah, kita tidak perlu mencari sesuatu yang menakjubkan, tetapi cukuplah kita dapat menghidupkan hati istiqamah kepada Allah Ta'ala dalam menjalani kehidupan. Baik, jadi untuk mukaddimah yang kita nyatakan di sini bahawa dilihat macam mana orang itu benar-benar ada keistimewaan, bukan dilihat pada karamah. Bukan dilihat kepada karamah, kehebatan-kehebatan. Boleh jadi ada orang yang kelihatan tidak ada kehebatan. Pernah satu ketika dahulu, ada dalam satu majlis bersama Ustaz, ada Habib Ali Zainal Abidin dan beberapa lagi para habaib kalau tidak silap. Maka datang satu orang tua, dalam lingkungan 60-an, hampir 70-an, datang, dan dia dimuliakan oleh Habib Ali. Habib Ali bertanya, bercakap dengan dia. Kemudian orang memberitahu pada Ustaz, Ustaz, itu pakcik itu, dia ini tidak pernah sembahyang, tidak pernah kelihatan dia di masjid, di surau, kecuali sembahyang berjemaah. Daripada kecil sampai ke besar, dia kata daripada dia kecil sampai ke besar, saya tengok pocik ni tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Tidak pernah tinggal sembahyang jemaah. Dia itu orang biasa saja, bukannya orang yang ada pengikut, bukannya orang yang dikenali masyhur, bukanlah dikatakan orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi. Tetapi kehebatan beliau, bagaimana istiqamah dia dalam melakukan amal. Boleh jadi orang yang seumpama itu, itulah kekasih Allah. Boleh jadi ialah orang yang benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Maka tandanya bukan duduk kepada kehebatan zahiriah, tetapi tandanya duduk kepada kesucian hati, istiqamah dalam melakukan amal. Baik, maka kita sambung pengajian kita ini, kita sampai pada muka surat 71. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Laisa kullu man sabata taksisuhu kamula takhlisuhu. Maksudnya, laisa kullu man sabata takhsisuhu, tiada tiap-tiap orang yang sabit ketentuan dengan beroleh pada hal ataupun pada makam itu telah sempurnalah ia khalisnya, iaitu keikhlasan dia.
Tidaklah orang-orang yang diberi ketentuan oleh Allah Ta'ala. Ketentuan oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara-perkara yang khusus, yang merupakan, dipanggilkan penentuan itulah perkara-perkara yang khusus yang Allah beri, yang ada perkara-perkara yang luar biasa. Dengan istilah kita kata keramat ataupun karamah. Bukanlah orang yang mencapai ataupun diberi oleh Allah Ta'ala, orang yang setelah sabit ketentuan, diberi keistimewaan. Diberi keistimewaan kepada dia ni dengan beroleh hal, ataupun maqam, ataupun kedudukan dia dengan tentu, ataupun hal-hal dia yang luar biasa yang Allah beri. Yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang luar biasa. Yakni daripada orang awam kemudian mencapai dia maqam wali Allah. Maka dalam keadaan macam itu, ketentuan itu yang istimewa Allah beri kepada dia tadi, ataupun ketentuan tadi, seperti dia boleh terbang di udara, seperti dia boleh berjalan di atas air, seperti dia boleh memendekkan jarak yang jauh, maka itu bukan lagi menjadi jaminan orang itu berada di dalam keikhlasan. Sebab itu dalam ibadat mencapai keikhlasan itu begitu halus perkiraannya. Tidak ada sedikit pun ingin mencari tujuan-tujuan yang lain. Maka orang yang berada mendapat karamah ini orang yang mendapat karamah ini, dia kadang-kadang dijadikan dengan 3 sebab. Sebab pertama, dia mendapat karamah kerana itu tujuan dia. Dengan sebab tujuan. Jadi tujuan dia beribadat nak dapat karamah, maka Allah memberi dia karamah. Maka orang itu mendapat keramat ataupun karamah, perkara yang luar biasa. Yang pertama adalah apabila dia menjadikan perkara itu sebagai tujuan. Maka Allah ikut beribadat nak dapat karamah. Ada orang beribadat itu mahu supaya dia ini bila dia beribadat maka duit akan datang kepada dia tanpa susah-susah. Ataupun dia buat satu amalan zikir itu supaya dia jadi kebal. Ataupun dia buat satu amalan supaya orang jadi tunduklah kepada dia. Dan itu yang dicari. Itulah tujuan dia. Maka Allah memberi seseorang itu mendapat karamah yang pertama disebabkan tujuan. Dijadikan itu tujuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia mendapat karamah. Dia mendapat karamah adalah disebabkan itu kurniaan Allah. Dengan sebab kurniaan Allah Ta'ala. Jadi boleh jadi dia tak terfikir pun dia nak dapat karamah. Tapi dia pun beribadat, dia pun tiba-tiba diberi karamah oleh Allah. Setelah dia beribadat, yang dia tidak ada tujuan pun nak cari karamah, tapi setelah beribadat diberi oleh Allah karamah. Dan yang ketiga, maknanya dia diberi karamah adalah kerana nak menguatkan keyakinan dia kepada Allah. Maka dia Allah nak beri kekuatan, keyakinan dia kepada Allah, maka diberi karamah. Adapun yang pertama, tujuan dia mendapat karamah, ini masih lagi di dalam nafsu. Yang kedua, dia dapat karamah dalam pemberian Allah. Dia beribadat, dia dapat karamah. Ini juga dalam keadaan bahaya. Walaupun dia tidak ada niat pun untuk mendapat karamah, tapi Allah beri juga dia karamah. Adalah disebabkan dia rajin beribadat, Allah bagi. Dia duduk dalam bahaya lagi. Kerana bimbang nanti bila sudah dapat karamah, maka dia ini sibuk dengan karamah tadi.
Dan yang ketiga dikatakan bahawa dia mendapat karamah untuk Allah nak beri dia yakin lagi kepada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi dia karamah. Yang keempat, tambah satu lagi. Yang keempat, mendapat karamah sebagai bukti kebenaran perjalanan dia kepada Allah. Jadi 1, 2, 3 duduk dalam bahaya. 4 itu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik maknanya sebagai bukti kebenaran dia kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa karamah ini sebenarnya tidak dicari oleh orang-orang yang melalui jalan ibadah kepada Allah. Karamah ini bukan orang tidak mencari karamah. Jangan kita beribadat untuk mendapat karamah. Jangan beribadat untuk menjadi wali. Jangan beribadat untuk mendapat sesuatu yang membawa orang kagum kepada kita. Kerana itu masih lagi duduk di dalam hijab dengan Allah ataupun tertipu daya lagi. Maka kembali cerita, bila bertanya dengan satu guru, kita bertanya kepada guru, adakah wali yang ada karamah itu sudah selamat? Maka dia kata belum tentu selamat. Walaupun dia telah mencapai karamah. Buktinya, lalu beliau menceritakan kisah Bausisa. Bausisa adalah seorang wali Allah. Beliau ini diceritakan bahawa satu orang yang kuat beribadat kepada Allah. Dan tidak ada orang yang semasa dengan dia ketika itu dapat menandingi ibadat dia. Lantaran ibadat dia yang hebat, maka terselah karamah kepada anak muridnya. Tidak diceritakan karamah dia, cukuplah cerita dengan karamah anak muridnya. Karamah anak murid Bausisa boleh terbang di udara. Berkat dia punya kedudukan Bausisa seorang wali Allah, anak murid dia boleh terbang di udara. Namun satu hari, walaupun sudah mencapai karamah yang hebat, ketinggian, maka dalam keadaan macam itu, Allah menguji Bausisa. Maka datanglah satu orang yang memakai pakaian ahli ibadah, lalu beribadat dengannya. Selama ini orang beribadat, tak ada orang boleh lawan Bausisa beribadat. Bausisa beribadat banyak rakaat. Bausisa beribadat dalam keadaan khusyuk. Bausisa beribadat dalam keadaan maknanya lama mereka itu beribadat. Orang lain beribadat sekejap, dia lama. Dia boleh beribadat begitu lama, dia boleh beribadat dengan begitu banyak. Akhirnya Allah menguji datangnya seorang lelaki yang memakai pakaian ibadah. Bila seorang lelaki itu memakai pakaian ibadat, maka beribadatlah dia. Maka bersama dengan Bausisa. Namun Bausisa merasa hairan dengan orang ini, lelaki yang memakai pakaian ibadat ini. Kerana lelaki ini tidak rehat-rehat, tidak makan, tidak minum, tidak rehat, tidak tidur. Beribadat siang malam. Maka Bausisa merasa hairan. Hebat sungguh lelaki ini beribadat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak rehat. Maka akhirnya Bausisa pun dengan merasa kagum kepada lelaki itu, lalu bertanya kepadanya, bagaimana kamu beribadat? Sedangkan aku sebelum pada ini tidak ada orang yang boleh menandingi ibadat aku. Adapun aku beribadat ketika mana aku letih, aku rehat. Ketika mana aku lapar, aku makan. Ketika mana aku mengantuk, aku tidur. Tetapi aku tengok kamu beribadat, tidak makan, tidak minum, tidak rehat, tidak tidur. Lalu lelaki itu pun berkata, adapun kamu melakukan ibadat, kamu tidak pernah melakukan maksiat. Adapun aku dahulu melakukan maksiat, tetapi setelah itu aku bertaubat kepada Allah.
Oleh kerana dahulu aku melakukan maksiat, aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberi kelazatan dalam beribadat sehingga kamu dapat melihat bagaimana aku beribadat, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak rehat. Maka kagum bersisa. Oh, selama ni dia tak pernah buat maksiat. Rupa-rupanya orang ini yang pernah buat maksiat bertaubat lebih banyak beribadat pada dia. Dia pun bertanya, bagaimana aku ingin melakukan ibadat sebagaimana kamu? Katanya lelaki itu, kamu kena melakukan dosa. Dan buat dosa besar. Buat dosa besar, kemudian kamu bertaubat kepada Allah. Selepas kamu bertaubat kepada Allah, maka kamu akan dapat rasakan betapa lazatnya beribadat kepada Allah. Maka dia berfikir, nak buat dosa besar ini tak sanggup. Tapi yang inginkan ibadat. Dia ingin ibadat, kelazatan ibadat yang dia inginkan. Lalulah dia fikir-fikir kerana ingin beribadat yang lebih lazat lagi, maka dia sanggup. Bila sanggup, bersisa bagi pilihan. Sama ada kamu mau minum arak, ataupun kamu ini berzina, ataupun kamu bunuh orang. Pilih salah satu. Maka dia pun berfikir, kalau berzina tidak sanggup melibatkan orang lain, melibatkan dia dan seorang. Kalau membunuh pun tidak sanggup melibatkan dirinya dengan orang lain, dengan seseorang. Tapi kalau dia minum arak, dengan dirinya sahaja. Dengan dirinya sahaja. Maka dipilih yang paling ringan. Apa dia? Yang paling ringan itu arak katanya. Maka tak apalah. Buat perjanjian, baik saya sanggup minum arak. Mana minum arak, dan lepas tu saya bertaubat. Lalu orang tu berkata, kalau kamu nanti, bila kamu lepas bertaubat, kamu akan rasa betapa lazatnya beribadat. Dia pun setuju. Maka kata orang itu pun berkata, kamu pergi di tempat sekian-sekian tempat, di situ ada satu orang wanita yang menjual arak, kamu beli arak di situ, kamu minum arak, selepas itu kamu bertaubat kepada Allah. Dia pun setuju. Maka pergilah bersisa seorang lelaki yang soleh itu pergi. Lelaki itu yang tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak rehat, itu adalah iblis. Itu adalah syaitan. Maknanya. Maka dia pun pergilah. Pergi jumpa wanita yang jual arak. Dia pun belilah arak. Lalu diminumnya arak tadi. Bila diminumnya arak, maka mabuklah ia. Bila mabuk sahaja, maka timbullah syahwat. Lalu dia menzinai wanita itu. Selepas dia menzinai wanita itu, lalu dibunuhnya wanita tadi. Selepas dibunuhnya wanita tadi, maka iblis menyerupai orang lain, memberitahu, tangkap dia ni, tangkap. Maka ditangkaplah bersisa tadi. Apabila bersisa tadi ditangkap, lalulah dia dihukum dengan sebab buat 3 kesalahan. Dia minum arak, dia berzina, dia membunuh orang. Maka ketika itu tubuhnya diikat. Lalu datanglah iblis tadi ataupun syaitan tadi datang menyerupai ahli ibadat itu. Datang dengan pakaian ahli ibadat. Dia pun berkata, aku suruh kamu melakukan satu saja kesalahan, tapi kamu melakukan ketiga-tiga. Aku suruh kamu minum arak saja, tapi kamu minum arak, kamu berzina, kamu bunuh orang. Dia kata, tolonglah aku, lepaskanlah aku. Tolonglah aku. Baiklah, kalau kamu mau aku tolong kamu, syaratnya apa? Ada satu syarat. Syaratnya, hendaklah engkau sujud kepada aku. Maka bersisa pun fikir sujud. Tapi dia ingin lepaskan. Kata bersisa, bagaimana aku ingin sujud? Sedangkan aku sedang keadaan terikat. Lalu kata bersisa tadi, baiklah. Kalau begitu, kamu niatkan di dalam hati bahawa aku sujud kepada kamu. Maka akhirnya dia pun niat dalam hati. Dia sujud kepada bersisa. Lalu Allah Ta'ala mencabut nyawanya. Maka mati ia dalam keadaan kafir. Wal-iyazubillah.
seorang wali Allah yang telah mencapai wali Allah Ta'ala ini, maknanya akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati dan sujud dengan kepada iblis, wal iyazubillah. Maka demikianlah maknanya yang dikatakan istimewa pada pandangan manusia, ada kehebatan itu belum tentu tanda bahawa dia ini benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Maka segala ketentuan tadi telah sempurnalah khalisnya, ikhlasnya, tidak sebagai, belum lagi tanda walaupun sudah mendapat ketentuan, adakah dia dah kira sempurna ikhlas? Belum lagi. Daripada barang yang lain daripadanya, dan jadilah ia serta Allah dengan tiada kaun. Sehingga dikatakan orang yang benar-benar ikhlas tiada yang lain bersama dengan Allah, kecuali hanya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kaun, tidak ada alam, tidak ada memikirkan sesuatu, nak harta benda, nak pangkat, nak nama, tidak ada. Dan tiada takbir, tiada yang nak menguruskan kecuali menyerah kepada Allah Ta'ala. Inilah dia yang sebenar-benar orang yang ikhlas. Maka keistimewaan yang diperolehi itu belum lagi menandakan dia ini orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan ini kita kena memahami, mencari Allah Ta'ala ataupun berjalan kepada Allah Ta'ala, kita tidak boleh terpedaya, terpengaruh dengan apa yang kita lihat dari segi zahir. Seperti apa? Seperti karamah. Maka karamah ini dikatakan bahawa ataupun keistimewaan ataupun kewalian kadang-kadang dapat dikesan dirasai. Maknanya kadang-kadang dapat dikesan dirasai oleh dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti apabila dia melalui jalan tasawuf, dia pun cuba beramal dengan tasawuf, tiba-tiba Allah memberi keistimewaan tersebut. Dia dapat rasa yang dia ini ada keistimewaan melalui ibadat. Yang kedua, kadang-kadang dia tidak merasai yang dia ada karamah, tetapi dilihat oleh orang lain ada karamah. Dilihat kepada orang lain ada karamah. Seperti apa? Seperti kalau dia pergi ke satu kedai tu tak laku, dia pergi kedai tadi. Bila pergi kedai tadi, dia pun beli kedai tadi, dia pun balik. Lepas dia balik tu, kedai tu jadi maju. Contohnya, maka orang pun tengok pada orang ini ada karamah. Dia tak tahu pun. Maka dikatakan bahawa mengenai karamah ini, ada yang dapat dikesan oleh diri sendiri, ada yang tidak dapat dikesan kecuali melalui orang lain. Adakah itu satu keistimewaan? Maknanya dia pergi mana-mana, orang sanjung dia, di mana-mana ada benda-benda yang istimewa. Maka itu belum tentu. Jangan hanyut dengan keistimewaan yang dapat. Jangan juga terpedaya dengan kelebihan-kelebihan yang Allah uji kepada kita, kepada seseorang. Maka dikatakan bahawa Allah memberi karamah kepada orang-orang yang tertentu untuk memantapkan iman, untuk mendatangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang tanda-tanda seorang wali antaranya karamah. Hanya kita kena berhati-hati dengan seorang wali Allah. Macam mana kita kena berhati-hati dengan wali Allah? Baik, kita kena berhati-hati dengan orang yang ada 3 tanda ini. Tanda yang pertama, dia dikasihi oleh orang-orang yang saleh. Tanda yang pertama, hati-hati dengan orang ni. Boleh jadi orang ini orang yang ada karamah, orang ada kemuliaan di sisi Allah. Maka kena hati-hati dengan orang yang ada tanda yang pertama, dia dikasihi oleh orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh, ulama-ulama yang saleh, ataupun para-para awliya mengasihi dia, walaupun dia ahli maksiat. Tapi dia dikasihi. Tu jaga-jaga, hati-hati dia. Boleh jadi dia wali Allah, boleh jadi.
Boleh jadi juga dia wali Allah. Maka maknanya tanda orang-orang yang ada keistimewaan ni kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada dia bukan melalui dia, melalui orang-orang soleh yang lain. Jadi berhati-hati kita dengan orang yang ada 3 tanda ini. Boleh jadi dia dekat dengan Allah. Maka yang pertama, dia dikasihi oleh orang yang soleh, walaupun dia ahli maksiat. Yang kedua, dia adalah orang yang terkenal ataupun tidak. Dia adalah orang yang tidak dikenali orang yang melakukan maksiat. Dia tidak dikenali orang yang melakukan maksiat. Dia tak pernah pun dengar nama dia ni di kalangan orang yang makan riba. Dia tak pernah pun dengar nama dia. Dia ni jenis orang yang riba dia jaga. Dia pun tak jenis orang yang tak ada dengar lagi orang yang diambil hak orang, tak ada. Tapi dia banyak tak ibadat. Dia tak banyak ibadat pun. Dia tak ada ibadat, tak ada lah tu. Dia banyak ilmu, dia tak banyak ilmu. Dia ini ilmu tidak ada, tak banyak ilmu, ibadat pun tak banyak, tapi tidak ada kedengaran nama dia ini dalam orang yang melakukan maksiat. Dia jenis orang yang tak pernah cari ke orang. Dia jenis orang yang tak pernah ambil barang orang, hak orang, tak ada khianat ke orang. Ini jaga hati-hati, boleh jadi dia wali Allah. Walaupun dia tidak ada keistimewaan. Walaupun dia tidak ada keistimewaan, tidak maksud dia ada keistimewaan, tak ada kelihatan dia sembahyang banyak. Tidak ada kelihatan bahawa dia ni ada karamah, boleh terbang ke, boleh lipat bumi ke, tidak ada. Tetapi tanda dia ini, dia adalah seorang yang tidak kedengaran orang yang melakukan maksiat. Walaupun dia tidak ada keistimewaan. Tak ada kalau kita dah pergi jumpa orang kata dia ni pernah buat gini, tidak ada. Maknanya macam mana ahli maksiat boleh mempunyai karamah seperti para wali? Nanti kita cuba jawab. Yang ketiga, ambil 3 ni dulu. Yang ketiga, hati-hati dengan orang yang seumpama ini adalah orang yang kadang-kadang Allah memberi dia karamah. Allah Ta'ala memberi dia karamah. Itu tanda boleh jadi dia wali. Dan antara karamah yang diberi itu keutamaan ada istiqamah. Ataupun dikata yang ketiga, kelihatan dia orang yang istiqamah. Jaga-jaga. Ini 3, siapa yang ada 3 ini boleh jadi wali Allah. Apa dia? Ulang balik. Yang pertama, dia dikasihi oleh orang-orang soleh. Ulama-ulama soleh kasih pada dia. Orang-orang soleh kasih kepada dia. Itu satu. Yang kedua, namanya tidak ada sebutan dalam melakukan maksiat. Dia pernah tak mencuri? Tak pernah. Dia pernah tak ambil barang orang? Tak pernah. Dia pernah tak maknanya buat zalim, tak bayar piti orang? Tak pernah. Tak ada dengar pun nama-nama dia. Orang yang melakukan maksiat. Yang ketiga, istiqamah dia dalam amal. Kalau ada 3 tanda ini, boleh jadi orang ini wali Allah. Walaupun tidak ada karamah, boleh jadi. Macam mana ahli maksiat boleh mempunyai karamah seperti para wali? Ahli maksiat tak dapat karamah. Kalau ahli maksiat dia dapat itu tidak dipanggil karamah, itu dipanggil istidras. Istidras ni maknanya Allah Ta'ala beri sesuatu yang luar biasa sedangkan dia bermaksiat. Jadi macam mana? Boleh ahli maksiat itu mempunyai karamah setelah dia menjadi wali lah. Tapi ketika mana dia melakukan maksiat, tiba-tiba dia dapat karamah, itu bukan karamah. Itu istidrak daripada Allah. Maknanya. Okey, baik. Maka dalam keadaan macam itu, jaga-jagalah orang wali-wali Allah Ta'ala ni, kita tak tahu. Boleh jadi kadang-kadang orang biasa saja, tak ada apa-apa. Wali Allah. Jadi kata ulama, tengok 3 tanda tu. Kalau tengok 3 tanda, dia ni sembahyang bagus. Tapi tak ada lah nampak orang-orang yang hebat. Orang yang hebat, ibadat tak banyak. Kemudian orang kasih belaka, sayang ke dia. Tak ada orang-orang benci dia. Orang-orang, maksudnya orang-orang soleh.
Orang soleh tak ada benci pada dia. Kalau ahli maksiat benci pada dia sebab dia taat, itu biasalah. Tapi orang soleh tak ada pun yang benci pada dia. Jadi kalaulah dikatakan bahawa ada 3 tanda ini, boleh jadi orang ini duduk dia dalam keadaan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung lagi sikit lagi. Dan dikatakan orang wali Allah Ta'ala ini, orang yang hebat, yang ada istimewa ini, dia adalah orang yang ikhlas dalam melakukan amal. Orang yang ikhlas dalam melakukan amal, dia tiada yang lain bersama dengan Allah dalam amal. Dia melakukan amal ibadat, tidak ada di dalamnya selain pada Allah. Seperti apa? Seperti kalau katakan orang yang ikhlas ini, kalau dia infak harta pada jalan Allah, dia tolong orang, dia tidak ada benda yang dia lihat bahawa dia lihat dia tolong orang ada dalam hati dia, inginkan pujian, inginkan sanjungan, inginkan balasan. Itu tidak lagi ikhlas. Tidak lagi ikhlas. Hatta kata ulama, orang-orang ketika mana dia melakukan amal, walaupun amal dia tidak istiqamah, dia diberi juga, boleh dia mendapat karamah, benda yang luar biasa. Contohnya macam mana? Contoh dia begini. Dia berasa nak beramal, maka dia pun beramal lah, dia berzikir. Maka jadilah dia berzikir, satu hari 3,000 dia berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3,000 dia zikir. Dia pun ambil selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dia ambil selawat Jibril. Maka dia ambil selawat Jibril itu, dia pun buat 2,000 sehari. Kemudian dia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, 1,000 sehari. 1,000 istighfar, 2,000 selawat, 3,000 tahlil, 6,000 satu hari dia berzikir. Kesan daripada dia berzikir, Allah beri dia istimewa. Seperti dengan sebab itu dia boleh baca hati orang. Ini istimewa Allah Ta'ala bagi. Dia pun tengok orang ni, betul tak kamu ada niat-niat macam ni? Betul. Orang pun rasa, macam mana boleh tahu ni? Allah bagi pada dia. Dia berzikir. Sedangkan dia zikir ni tak istiqamah pun. Ini 3,000 dia zikir. Esok 2,000 saja istighfar atau zikir terang. Lepas tu la ilaha illallah 3,000, selawat tinggal pula. Lepas tu hari yang lain selawat pula baca, tinggal pula tu. Zikir dia tu tak istiqamah. Walaupun dia tidak istiqamah, tetapi oleh kerana dia dah banyak berzikir, tiap-tiap hari dia berzikir, Allah beri juga istimewa. Bila Allah Ta'ala beri keistimewaan pada dia, kadang-kadang di sinilah berlaku dia bahawa tipu daya pada dirinya. Dia merasa, aku ini sudah termasuk orang yang khusus. Aku ini sudah termasuk orang yang hebat. Kerana apa? Kerana aku diberi oleh Allah Ta'ala. Demikian Allah Ta'ala bagi pada dia. Padahal dia tak sedar bahawa dia punya amalan itu belum lagi istiqamah. Dalam waktu yang sama, dia tidak sedar. Dalam dia dapat karamah itu masih lagi ada nafsu. Seperti apa? Seperti rasa bangga diri. Seperti rasa ujub. Merasakan diri dia sudah soleh. Maka dalam keadaan macam itu, rosaklah keikhlasan dia dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Dan dia kata tak ada kaum, tidak ada alam dunia, tidak ada dan tidak ada takbir. Tidak ada memikirkan tentang mengurus kecuali Allah yang mengurusnya. Ini baru benar-benar sempurna ikhlasnya. Maka atas qadar sidikmu, atas qadar benar kamu dalam hal adalah bagimu itu maqam, dan atas qadar khalisnya ikhlasmu daripada maqam adalah itu wilayah bagimu. Dan apabila seorang itu benar di dalam hal kita, orang yang beribadat, benar dia beribadat,
Ibadat dia benar, tidak ada mencari lain. Dia tidak mencari karamah, dia tidak mencari keistimewaan. Dia cari dah seumpamanya. Sebab itu kita dah cerita kemarin, Abu Hasan Syadzili, dia ini beribadat di dalam gua nak jadi wali. Akhirnya datang sungguh wali Allah. Tidak ada wali kamu, tidak akan berjaya. Lalu dia pun menyesal. Lalu dia bertaubat pada Allah, dia beribadat. Ketika ibadat dia tak nak fikir dah benda-benda lain. Ya, hanya dia nak Allah. Allah jadikan dia wali Allah. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa di antara tipu daya di dalam ibadat adalah kelebihan yang kamu dapat selepas beribadat. Selepas beribadat kita dapat kelebihan. Maka kelebihan setelah mendapat ibadat, setelah melakukan ibadat itu kadang-kadang boleh lagi membawa orang itu tergelincir. Baik. Lalu dikatakan lagi dan dia kata bila benar keadaan kamu maka adalah bagimu maqam. Bila Allah Ta'ala tengok kamu benar di dalam ibadat kamu, maka Allah Ta'ala letakkan kamu, ditempatkan kamu di satu maqam, satu kedudukan atas kadar ikhlas kamu sehingga kamu mencapai maqam wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wali-wali Allah Ta'ala ini orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sahaja orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi wali-wali Allah Ta'ala, sang wali biasanya merasa takut. Kerana apa? Kerana dia tahu, orang-orang yang kekasih Allah dia tahu bahawa sesungguhnya karamah-karamah yang dapat itu masih lagi di dalam ujian. Tipu daya di dalamnya itu masih lagi terkandung perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan dirinya. Begitu juga berlaku kepada selain pada Barsisa ada satu orang lagi, Bal'an ibnu Ba'ura. Begitu juga doanya makbul. Sebab itu dikatakan bahawa bukan menjadi satu keistimewaan apabila sahaja setiap doa itu makbul. Bukan lagi orang-orang sufi melihat bukan lagi menjadi satu keistimewaan. Apabila segala doa yang didoakan itu makbul. Belum lagi jadi satu keistimewaan. Yang kedua, segala maknanya kata-katanya diikuti oleh orang. Segala kata-katanya diikuti oleh orang. Dan yang ketiga, bukan lagi dikira seorang itu maknanya satu keistimewaan apabila tidak ada orang yang mencela dia. Dia rasa dia sudah bagus lah. Sebab apa? Sebab tidak ada orang pun cela dia. Semua orang kata saya baik belaka. Semua orang kata saya baik belaka. Dan apabila saya cakap, semua orang ikut kata saya. Apabila saya berdoa, semua kabul. Itu bukan lagi satu keistimewaan. Bukan lagi satu keistimewaan. Bahkan orang-orang sufi kadang-kadang mereka melihat bahawa kecelaan orang mencela dia itu lebih baik daripada mendapat pujian. Kerana memahami pujian itu boleh merosakkan amal, sedangkan celaan itu boleh menyedarkan akan diri dia. Jadi bila dikatakan satu orang itu tidak pernah dapat celaan, semua gimana-mana orang puji belaka. Kemudian saya ini apa-apa minta semua orang saya dapat belaka. Apa saya hendak dapat belaka. Belum lagi satu keistimewaan. Itu bukan lagi satu lagi keistimewaan. Sehinggalah seseorang itu boleh tetap dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap macam mana? Sudah tidak terkesan pujian dengan kejian. Tetap dengan Allah. Orang puji pun tetap, orang keji pun tetap dengan Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan bahawa sesiapa yang apabila dipuji merasa sudah baik, apabila dikeji merasa bersedih, maka belum lagi orang itu benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, dia tidak lagi terkesan dengan makhluk.
tidak lagi terkesan dengan makhluk. Jadi dikatakan bahawa keistimewaan-keistimewaan yang banyak orang dapat, itulah yang menggelincirkan orang. Jadi kita tak tahu. Sebab itu perjalanan kepada Allah ni halus sebenarnya. Jangan kita rasa, oh saya sudah dapat ni, saya sudah dapat ni, saya sudah okey, perjalanan ibadat saya pun okey, rasa sudah selamat. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kerana apa? Kerana tidak lagi dikira orang itu benar-benar mendapat istimewa kecuali dia sudah istiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dikata, maka tilik olehmu wahai saudaraku. Cuba kamu fikir betul-betul. Cuba kamu renung betul-betul. Dia kata, tilik olehmu wahai saudaraku. Wahai saudaraku kepada Abi Yazid Bustami. Cuba kamu tengok apa yang berlaku kepada Abu Yazid Bustami radhiyallahu anhu, tak kala ada khalisnya di dalam maqam taksis. Apabila Allah Ta'ala beri dia maqam taksis, taksis ni maqam karamah. Allah Ta'ala beri dia dan ditanya orang baginya, apa yang engkau kendaki? Maka katanya, aku berkendak bahawa tiada berkendak aku. Dia kata, tengok Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami ni Allah beri taksis, Allah beri karamah kepada dia. Allah Ta'ala beri dia karamah. Ibarat kata kalau dia mitok dengan Allah, batu jadi emas, batu jadi emas. Maknanya begitu Abu Yazid Bustami ini. Kerana apa? Kerana dia mendapat karamah disebabkan ikhlas dia dengan Allah. Tetapi ketika mana orang tanya pada dia, dia ada karamah, bukan tidak ada karamah. Ketika orang tanya kepada dia, apa yang engkau kendaki? Apa yang kamu kendaki daripada karamah-karamah yang kamu dapat ni? Apa yang kamu kendaki? Kalau kita ni kalau dapat karamah, apa yang kamu nak daripada karamah? Oh, saya nak jadi batu jadi emas. Sebab boleh Allah bagi dia izin, dengan izin Allah. Abu Yazid Bustami ni Allah izinkan dia nak jadi batu jadi emas, boleh batu jadi emas. Lalu orang tanya dia, sekarang ini Allah memberi kepada kamu karamah, tapi dengan karamah ni apa yang kamu nak daripada karamah tadi? Lalu dia mengatakan bahawa aku berkendak bahawa tiada berkendak aku. Aku maknanya apa? Maknanya dia tidak mahu kendak apa-apa. Aku berkendak bahawa tiada berkendak. Dia tidak ada berkendak. Walaupun dia ada karamah, Allah beri dia karamah, dia tidak mencari karamah. Walaupun Allah memberi dia karamah, dia tidak hanyut dengan karamah. Baginya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, karamah itu bukanlah satu keistimewaan. Bukan lagi satu keistimewaan. Jadi dia mengambil jalan, aku tidak mahu apa-apa walaupun sudah diberi karamah. Walaupun sudah diberi karamah, tidak mahu apa-apa. Kita Allah Ta'ala tak bagi kita karamah. Ada satu Imam Nawawi, dia Allah Ta'ala bagi karamah. Dia tulis kitab. Bila dia tulis kitab, tiba-tiba pelita padam. Bila pelita padam, tak boleh nak tulis lah, gelap. Maka Allah Ta'ala suruh dia tunjuk jari dia tu. Angkat jari kamu. Maka dia angkat jari. Jari ni keluar api, jadi pelita. Dia pun angkat jari. Maka jari ni jadi keluar api, jadi pelita. Bila jadi pelita, dia pun tulis lah. Dia pun tulis. Dengan karamah Allah Ta'ala bagi pada dia. Allah Ta'ala bagi kepada dia sehingga pelita tadi, jari dia jadi pelita. Ini keistimewaan, ini karamah Imam Nawawi. Tapi Allah tak bagi pada kita. Kita ni kalau jari kita boleh keluar api, buat isap rokok je. Contoh ya. Contoh. Jadi nak bagi tahu bahawa orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, mereka mengatakan bahawa mereka tidak mencari istimewa pada pandangan makhluk. Mereka tidak mencari keistimewaan pada pandangan makhluk. Mereka tidak mencari kehebatan pada dirinya. Baginya yang maha hebat itu Allah. Maka yang dicari itu Allah.
maka yang dia mendapat karamah itu bukan tujuan, bukan matlamat, tapi itu pemberian yang Allah pilih kepada dia. Dalam waktu yang sama Allah membimbing dia sehingga dia duduk di atas jalan kebenaran. Dan ingat, ramai juga wali-wali yang tergelincir. Wali-wali tergelincir seperti Barsisa. Selain pada Barsisa, Bal'an ibnu Ba'ura, ia juga wali Allah, tetapi akhirnya tergelincir. Di zaman sahabat Nabi ada satu orang, nama apa tak ingat dah. Dia ini paling saleh, paling alim. Lalu satu hari Nabi sebut di hadapan sahabat-sahabat, antara kamu ini ada yang mati kafir. Maka terkejut dia. Makna terkejut dia. Lalu terkejutlah sahabat-sahabat antara ramai-ramai ini. Masa tu Nabi kata lebih kurang dalam mungkin 10 orang lah. Kemudian mati seorang demi seorang, seorang demi seorang. Seorang demi seorang mati dalam keadaan baik. Nabi kata antara ramai-ramai ada seorang mati kafir. Maka banyak, semua takut kecuali seorang saja. Siapa yang tak takut? Ada satu orang sahabat, lupa dah nama dia. Dialah paling alim, dialah paling saleh. Yang paling alim, yang paling saleh. Maknanya dia tak takut. Bila Nabi kata seorang di kalangan kamu akan mati. Kenapa dia tak takut? Sebab dia ada istimewa dia. Apa dia? Dia antara orang yang paling banyak ibadat. Dia paling alim. Dia kalangan sahabat 10 orang tu. Lebih kurang 10 orang begitulah. Seorang demi seorang mati. Seorang demi seorang mati. Akhirnya tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang, dia seorang dan seorang lagi sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni, dia banding dirinya kawan dia dengan sahabat dia. Ilmu banyak dia, ibadat banyak dia. Mati akulah kafir. Maka Abu Hurairah ni takut dia siang malam menangis takut. Akhirnya yang merasa dirinya sudah alim, yang merasa dirinya soleh, yang melihat dia ada keistimewaan, yang itulah yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menjadi pengikut kepada Musailamatul Kadzab. Akhirnya menjadi pengikut Musailamatul Kadzab, mati dalam keadaan menjadi tentera Musailamatul Kadzab. Wal iyazubillah. Nama sahabat tu tak lupa. Tapi begitulah kisahnya. Jadi jangan menganggap kita sudah okey, sudah soleh. Hanya sebab tu hati orang yang beriman sentiasa merasa takut. Dalam waktu yang sama sentiasa merasa harap kepada Allah. Tapi kalaulah tidak merasa takut, ni dibimbangi. Kenapa? Kerana membawa kepada kebinasaan. Jadi yang dikatakan bahawa maknanya dikatakan bahawa seseorang itu yang dilihat ada keistimewaan yang membawa kepada keikhlasan, maka ulama mengatakan adalah pada istiqamah. Pada istiqamah. Baik, kita tengok. Maka adalah radhiyallahu anhu itu telah gugur ikhtiar. Siapa? Abu Yazid Bustami. Dia tidak ada pilihan. Dia serah kepada Allah. Dan iradat, tidak ada kehendak. Dan tadbir, tidak ada mengurus. Tadbir kerana tetapnya di dalam maqam. Maqam apa? Maqam yakin dia dengan Allah. Dia sudah yakin. Lalu ulama mengatakan para wali yang mendapat karamah itu, adalah wali yang mempunyai maqam yang rendah. Setiap wali ada kedudukan, ada yang rendah, ada yang lebih tinggi. Maka cerita 1-2 orang wali berjalan. Kedua-duanya ada karamah. Lalu ketika mana berjalan, katanya satu orang, kita nak ambil wuduk ni, tak ada air. Maka aku nak bertayamum. Kata seorang lagi, jangan tayamum. Kenapa? Kerana sesungguhnya, dia kata jangan tayamum. Kalau kamu ingin air, dengan karamah yang aku ada, aku boleh bagimu air. Kawan dia tanya bagaimana? Dia pun tepuk tanah. Dia tepuk tanah, keluar air. Air memancut. Maka dia pun mengambil wuduk. Dia pun kata kawan dia, sekarang kamu ambil wuduk. Dia kata tidak, bagimu
bagimu itu kamu boleh ambil air, bagiku aku ingin tayamum. Dia kata macam mana tayamum sedangkan air ada? Idza wajadal ma' batala tayamum. Apabila ada air batal tayamum. Oh, begitu. Dia pun pergi. Ya, bagimu begitu, tapi bagi aku ingin bertayamum. Jadi kata yang wali seorang lagi, sudah ada air, ambillah wuduk. Dia pun pergi ke air tadi. Dia pergi air, dia basuh-basuh tangan. Dia basuh-basuh tangan. Lepas tu dia tunjuk kawan dia. Baik, mu tengok tangan aku, kering. Kering. Pada pandangan matamu ada air. Tetapi pada kedudukan maqam aku, air tak ada. Walaupun nampak air. Aku basuh tangan, kering air. Kering tangan. Walaupun aku nampak aku sentuh dengan air. Itu kedudukan maqam wali pun tidak sama. Maka ulama mengatakan para wali yang dapat karamah-karamah itu adalah sebagai jalan Allah nak yakin pada dia. Allah nak yakinkan pada dia, maka Allah Ta'ala pun bagilah dia karamah-karamah. Maka kata ulama, para arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka dia sudah kadang-kadang sudah tidak ada kelihatan karamah pada diri dia. Kerana apa? Kerana karamah yang sebenar adalah istiqamah dalam melakukan amal. Itulah maknanya karamah yang sebenar. Karamah yang sebenar itu adalah istiqamah. Kalau sudah mencapai istiqamah, itulah yang dikatakan bahawa orang yang benar-benar mendapat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa jangan terpedaya dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Dan sentiasa dalam keadaan takut dengan Allah, memikirkan dalam perjalanan kita kepada Allah, kerana perjalanan kita kepada Allah begitu banyak ujian-ujian ataupun tipu daya, kecuali orang-orang yang telah terpelihara oleh Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita semua. Baik, maka khalis, orang yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu bagi orang yang telah khalis daripada khalisnya, orang yang sudah suci daripada keikhlasan dia beribadat pada Allah. Memang benar-benar suci. Sedikit pun tidak ada bersama dengan Allah dalam melakukan amal ibadah. Tidak ada sedikit pun pada niatnya. Maknanya. Dan tiada melihat baginya wujud. Dan tiada khalisnya. Maknanya dia melihat dirinya tidak ada wujud. Melihat dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada, melihat dirinya tidak ada. Diberi karamah, merasa tidak ada karamah. Diberi wali, merasa bukan wali. Tidak merasa dirinya wali. Sedangkan dia itu ada kewaliannya. Dia ada karamah. Tetapi dia tidak merasa adanya karamah. Dia tidak merasa adanya milik sesuatu pada dirinya. Baik amal, baik karamah, baik apa-apa sahaja. Maka demikianlah dikatakan orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tiada melihat baginya wujud dan tiada khalisnya. Tiada, maknanya dia merasakan dia ni tidak ikhlas, merasakan dia ini banyak lagi dosa, dia merasakan itulah dia orang yang ikhlas. Itulah dia orang yang sudah ikhlas. Setelah dia merasa tidak ada, setelah dia merasa tidak ada keikhlasan, tidak ada kebaikan, tidak ada apa-apa, maka dia adalah itu tanda dia orang yang ikhlas. Tetapi kalau masih lagi ada lagi kehebatan, ada lagi kebaikan mengatasi orang lain, dan ada lagi yang bahawa dia ni lebih soleh pada orang lain, maka selagi mana ada merasa wujud diri disebabkan ada istimewa-istimewa yang Allah Ta'ala bagi, maka dia belum lagi orang yang telah sempurna ikhlas, dan dia belum lagi orang yang benar-benar mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah sekalian, kadang-kadang orang yang kita tak sangka, biasa saja, tak ada apa-apa pun, tapi dia ikhlas, dia istimewa di sisi Allah. Dan kadang-kadang orang ni hebat, orang ni disanjung, orang ni ada apa-apa, siapa dicerita-cerita ini wali. Datang ustaz, ini wali ustaz.
saya punya guru saya ustaz begini Allah wali gurunya. Maknanya gurunya wali, ada istimewa, maka tidak lagi tengok apa kata ulama, kalaulah kamu tengok orang boleh berjalan atas air, terbang atas udara, jangan kata lagi dia wali Allah, boleh jadi dia wali syaitan. Sehinggalah melihat bagaimana ubudiyah dia kepada Allah, bagaimana dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka kalaulah perjalanan dia itu menepati syariat, tidak melanggar syariat, menegakkan sunnah, maka ini wali Allah. Tetapi kalau dia tidak menegakkan syariat, dia tidak menegakkan syariat, dia tidak menjalankan sunnah, walaupun dia ada keistimewaan tersebut, karamah yang tersebut, maka dia belum lagi orang yang dikira ada keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mempunyai maqam ini, yang betul-betul ikhlas, maqam ini tiada terhenti iradatnya. Iradatnya atas wujud wirid, dan tiada wazifah, dan tiada jihad, dan tiada had, kerana bahawasanya ia keluar daripada qayyud. Qayyud ini ikatan-ikatan, dan juga hudud, batasan-batasan kepada syuhud, yakni memandang, dan wujud, wujud, dan jadilah ia tiada haul, tiada daya, dan tiada kuah, tiada kekuatan, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia tidak ada kehendak. Ia tidak ada kehendak, maknanya kehendak dia tidak ada satu tugas-tugas yang untuk dia dapatkan sesuatu. Saya ini kena amal zikir tertentu ni, kalau saya tak amal zikir nanti karamah saya tak ada. Maknanya, batu ada wali kata apa, ada satu kenyataan wali Allah lah. Tapi kalau kita kata ni tak jadi, kita kata bukan wali Allah. Sebenarnya wali Allah begitu. Dulu kan ada ustaz cerita, ada satu orang sahabat, dia kata dia jumpa ustaz, dia kata ada satu orang itu, dia kata dia ada amalan dia kalau tak ada duit, seluk duit ini jadi ada duit. Pergi mana-mana tak payah bawa duit je, seluk dalam kocek ada. Jadi dia pun tanya ustaz ada tak amalan itu? Ustaz ada tak amalan itu? Ustaz pun kata amalan tu tak ada. Amalan yang ustaz ada, dalam kocek celuk ada duit, buat keluar akhirnya tak ada duit. Maknanya rupa-rupa bila kita kata macam tu, rupanya ada ahli tasawuf menyatakan begitu. Apa kata ahli tasawuf? Ahli tasawuf kata, ni kenyataan daripada seorang ahli sufi. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa tidaklah dikatakan ajaib ataupun aneh ataupun dikata hebat orang yang memasukkan tangannya ke dalam poket bajunya. Tidak dikatakan hebat orang yang memasukkan tangannya ke dalam poket bajunya, lalulah dia mendapatkan sesuatu untuk membelanjakannya. Itu tidak hebat lagi. Jangan maknanya, walaupun hebat ni kita rasa, duit tak ada, tiba-tiba celuk dalam poket ada duit. Kata ulama sufi, tidaklah dikatakan orang ini hebat kalau dia masukkan sesuatu di dalam poketnya, lalu dia mendapatkan sesuatu untuk dibelanjakannya. Tetapi orang yang dikatakan hebat ataupun aneh ataupun ajaib adalah orang yang memasukkan tangannya ke dalam sakunya untuk mengambil sesuatu yang telah diletakkannya. Dia letak duit dalam poket, lalulah dia selut duit dalam poket. Duit dalam poket tak ada. Lalulah dia pun selut tangannya ke dalam sakunya untuk mengambilnya, dan dia tidak mendapatkannya. Dia tak dapat. Maka inilah yang hebat. Daripada duit ada, selut tak ada, tapi hati biasa aja. Tidak ada apa-apa. Jadi dikatakan bahawa maknanya apa? Maknanya kehebatan yang sebenar bukan duduk kepada pandangan makhluk. Kehebatan yang sebenar melihat kepada hati orang tadi dengan Allah. Bukan pada makhluk, pada Khalik. Bagaimana hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Tak hebat ke Ustaz? Orang yang boleh berjalan hebat tu hebat. Tetapi kehebatan itu bukan tanda keistimewaan. Maknanya orang yang ikhlas Allah bagi. Bahkan orang yang tidak ikhlas pun Allah bagi. Walaupun dia tidak ikhlas Allah bagi. Di sinilah maknanya kena faham. Jadi katanya Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami mengatakan, kamu jangan rasa kagum dengan orang yang Allah beri istimewa. Orang pun datang kepada Abu Yazid Bustami. Ya Abu Yazid, ada satu orang itu boleh berjalan atas air. Kata Abu Yazid Bustami, aku tidak heran orang boleh jalan atas air. Kalaulah orang yang berjalan atas air itu hebat, maka ikan lebih hebat. Ikan berjalan bawah air. Ikan itu berjalan bawah air. Datang pula orang lain kata, ya Abu Yazid, ada orang hebat, dia ada karamah, dia boleh terbang atas udara. Katanya Abu Yazid Bustami, aku tidak heran orang yang boleh terbang di atas udara. Kerana bagi aku, burung lebih mengagumkan aku. Burung lebih menakjubkan bagi aku. Kerana sesungguhnya burung itu sentiasa terbang atas udara. Orang itu boleh terbang jarang-jarang sekali ya. Orang pun kata, ya Abu Yazid, ada orang yang ada karamah hebat dia, kedudukan dia hebat. Macam mana? Dia kata ada satu orang itu, dia boleh pergi ke Mekah, dia boleh balik hari. Dia nak pergi Mekah, dia nak pergi Madinah. Dia pergi pagi dia ada di Mekah, petang dia ada di kampung dia. Dia boleh maknanya pergi ke Mekah, dia boleh balik hari, dia boleh pergi ke Mekah. Abu Yazid kata, aku tak heran kalau setakat pergi Mekah pagi, petang ada kampung mula, aku tidak heran. Kalau kamu kata orang yang ada macam itu ajaib, hebat, bagi aku iblis hebat lagi. Iblis itu boleh keliling dunia sekali mata je. Katanya itu. Maka Abu Yazid Al-Bustami memberitahu kepada kita, ingat, luar biasa itu bukan duduk pada pandangan Allah, bukan pandangan makhluk. Yang manusia melihat itu perkara luar biasa. Maka jawapan Abu Yazid ini menunjukkan bahawa luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu satu ujian. Itu satu ujian dan tidak mustahil juga. Orang-orang yang Allah memberi karamah itu memang tanda dekat dengan Allah. Tapi dia mendapat karamah, tanda dia dekat dengan Allah bukan pada karamah itu. Tetapi dia mendapat karamah, dapat karamah, dia dekat dengan Allah, tandanya duduk pada istiqamah. Duduknya pada istiqamah. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi apabila sahaja dia dapat istiqamah di dalam amalan hidup dia itulah karamah yang sebenar. Itulah karamah yang sebenar. Maknanya jangan terpedaya kita dalam menjalani perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata tiada wazifah, tiada jihad, maknanya dan tiada had. Tiada had kerana bahawasanya ia keluar daripada qaid, ada ikatan-ikatan. Dia orang-orang yang sudah wali Allah, dia tidak ada keterikatan dia kepada selain daripada Allah. Kalau kita kan kadang ada orang kadang dia ada satu amalan, jadi amalan dia kena beramal. Kalau dia tak beramal amalan ni, nanti dia punya hajat-hajat dia tidak tercapai. Maka tidak ada bagi orang yang arif billah. Mereka tidak ada wazifah, mereka tidak ada amalan-amalan yang terpaksa dia untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Yang mereka beramal itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan dia telah terkeluar daripada segala qayyud, segala ikatan-ikatan. Dia mana ada pergantungan dengan makhluk, dia mana ada kaitan-kaitan dengan makhluk. Tidak ada. Tidak ada batas. Dan dia hanya menyaksikan bahawa yang wujud itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak ada kuwah, tidak ada haul. Tidak ada haul ni, tidak ada palingan. Tidak ada daya. Tidak ada kuah, tidak ada kekuatan, melainkan Allah Ta'ala. Melalui Allah Ta'ala saja. Maka dia tidak bergantung dengan karamah.
Dia tidak bergantung dengan karamah yang dia ada. Walaupun dia ada karamah, dia tahu dah ini dia sebenarnya tidak ada kuwah, tidak ada pun, yang ada itu milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka demikianlah perjalanan. Maknanya orang-orang hari ini kadang salah faham, orang yang ada istimewa itu dia kira itu tanda dia ini sudah benar-benar istimewa. Bagi orang yang saleh, istimewa yang ada itu boleh jadi memang betul dia istimewa, tetapi bagaimana nak tengok istimewa yang Allah beri kepada itu memang benar-benar istimewa? Duduk pada dia dalam melaksanakan syariat Allah. Guru ustaz pernah cerita, dia kata ada satu orang itu dia pegang besi jadi cair. Tetapi walaupun dia pegang besi jadi cair, tetapi dia ini maknanya hidup berpoya-poya. Sukakan perempuan contohnya. Tapi bila orang kata dia pun tunjuk karamah dia. Dia pegang besi jadi cair. Oh, ini hebat. Ramai pengikut dia. Akhir sekali ada ulama beritahu, ini maknanya bukan duduk. Nak tahu macam mana? Tengok cara dia beramal. Kalau benar dia beramal, dia jaga sembahyang jemaah, dia zikir, dia ini buat amal soleh, dia tinggalkan maksiat. Ini karamah yang Allah beri itu memang tanda dia ini dekat dengan Allah, kasih Allah. Tetapi para awliya yang arifin, yang benar-benar dekat dengan Allah, dia tidak ada keterikatan. Dia tidak ada keterikatan. Yang ada dia hanya dengan Allah. Tidak ada keterikatan dengan sesuatu. Walaupun dia mendapat karamah macam mana pun, dia tidak terikat dengan perkara tersebut. Melainkan kerana Allah Ta'ala terpeliharanya dengan memandang hadrat ilahiyah. Kerana dia hanya memandang. Maknanya memandang hadrat Allah dan ihatah. Ihatah ni kuasa menyeluruhnya pada tiap-tiap sesuatu. Maka iaitu memandang bagi Allah. Dia memandang hanya bagi Allah. Dan dia mendengar semua daripada Allah. Dan dia berkata dengan Allah Ta'ala. Dan dia ingat bagi Allah. 4 perkara ini. Ini tentang wali Allah. Wali Allah ni ada 4 perkara. Apa dia? Yang ada di dalam perjalanan dia tadi. Apa dia 4 perkara tadi? Yang pertama, dia hanya memandang Allah. Hanya memandang Allah. Walaupun dia melihat ada orang bantu dia, bagi duit pada dia, tapi dia memandang itu semua daripada Allah. Allah lah yang menjentik hati orang tadi jadi pemurah dengan dia. Ataupun dia mendengar daripada Allah apa-apa yang maknanya yang memberi kebaikan. Dia hanya mendengar sesuatu yang memberi manfaat dalam hubungan dia dengan Allah. Dan dia berkata-kata dengan Allah, tidak bercakap-cakap, kecuali hanya dalam lingkungan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia bercakap perkara-perkara yang baik. Dan dia ingat dia hanya pada Allah, tidak ada ingat yang lain. Para wali Allah ni tidak ada ingat yang lain. Yang ada dia hanya dengan Allah Ta'ala sahaja. Maka ini sifat wali Allah. Sifat wali Allah yang dikatakan tanda-tanda wali yang benar, antaranya memandang hanya dengan Allah, mendengar daripada Allah, berkata dengan Allah, dan juga ingat hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah Ta'ala, atas sentiasa pada sekalian waktu. Maknanya selagi di dalam maqam ini, bila Allah Ta'ala dudukkan dia menjadi maqam waliyah kewalian, tanda wali itu maknanya ada dalam keadaan mendengar, melihat, bergerak, diam, semuanya ingat hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ada pun orang yang ahli bidayah, orang yang peringkat awal-awal itu, dan suluk orang yang berjalan itu, maka tak dapat tiada bagi mereka itu daripada segala warid, kerana bahawasanya ia hamparan segala nikmat. Maka apabila melazimkan mereka itu akan wirid, maka hasil bagi mereka itu warid.
Hasil bagi mereka itu warid, kerana bahawasanya warid itu iaitu tiap-tiap barang yang datang atas hati daripada segala khatir, lintasan yang mahmud, yang terpuji daripada tiada disengaja. Panjang kita ni kalau nak beritahu. Bagi orang-orang ahli wilayah, orang yang peringkat awal-awal ini, dan juga orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala tadi, dia mesti kena, maknanya dia melihat kepada warid yang datang kepada dia. Warid yang datang kepada dia tadi. Jadi warid ini adalah kesan daripada dia berzikir kepada Allah. Kesan daripada dia zikir, maka datanglah warid. Warid ini umpama hamparan, hamparan nikmat yang Allah Ta'ala beri, kesan-kesan yang baik apabila dia melazimkan wirid tadi. Bila dia sudah melazimkan wirid, akhirnya Allah Ta'ala bagi warid kepada dia. Warid itu apa dia? Warid itu barang yang lintas dalam hati, sesuatu yang terpuji daripada Allah Ta'ala. Jadi inilah dikata para peka awal, kita melalui jalan zikir sehinggalah datang adanya warid daripada Allah, kesan daripada zikir tadi. Jadi kesan yang datang tu mesti kesan yang baik. Kalau mari zikir-zikir nampak benda-benda yang tak molek, zikir-zikir maknanya ada benda-benda yang dirasakan, maknanya keraguan, itu bukan. Ada orang itu dia kata dia berzikir-zikir mari dalam hati, Tuhan ni ada ke tak? Itu bukan. Mungkin ada tak kena dalam bab zikir dia tadi. Panjang dah kita, jadi saya jadi ustaz sambung semula lah ni. Sebab dah pukul lewat dah ni. Jadi untuk beritahu kesimpulan lah daripada apa yang kita baca. Ataupun nak baca sikit lagi. Sikit lagi ya. Jadi warid ini dia datang sendiri. Dia datang sendiri tanpa kita datangkan. Bila ke zikir, dia datang kesannya. Dan adalah tak kala hasil bagimu kesempurnaan dalam negeri ini dengan wasitah barang yang datang atasmu daripada taufik dan hidayah. Bila Allah Ta'ala beri pertolongan kita, maknanya pertolongan dalam ibadat melalui petunjuk Allah. Petunjuk Allah, dan wajib atasmu berdiri di atas makam ubudiyah. Maka kamu ini kena sambung dalam makam ibadat pada Allah. Dalam hadrat ya ma'bud, hadrat yang disembah, dan melazimkan ibadat pada hal syukur bagi ibadat. Panjanglah, kita sambung mula lah. Sambung semula lah. Esok insyaAllah kita sambung. Dan adalah tak kala bagimu kesempurnaan. Sambung situ. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jadi kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita bagi tahu para jamaah sekalian, karamah yang Allah beri kepada para wali itu tidak bermaksud martabat dia tinggi. Dan karamah yang Allah Ta'ala beri itu boleh jadi masih lagi di dalam ujian. Muhammad Arifin kata sikit lagi, kena sambung sikit lagi. Boleh babi lewat sikit ni. Okey, baiklah. Ustaz sambunglah sikit bagi habis. Okey, bagi habis sikit lagi. Jadi dikata bila orang tadi buat amal ibadat, Allah Ta'ala bagi dia petunjuk, Allah Ta'ala bagi dia kekuatan dalam ibadat, maka dia kena melalui jalan ubudiyah. Jalan ubudiyah ni lah jalan buat ibadat mencari Allah, bukan mencari selain pada Allah, bukan mencari karamah. Dalam hadrat yang maksud, maknanya dalam yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan melazimkan ibadat. Bila kamu melazimkan ibadat, kamu kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur dengan dapat melakukan amal ibadat bagi yang menunjukkan akan dikau, kerana Allah menunjukkan jalan kamu beribadah. Jadi yang bersyukur kita ni boleh beribadat. Ada pun pemberian, karamah, kemuliaan, sanjungan, itu hanya orang panggil rambu-rambu saja. Ujian-ujian yang mendatang maknanya. Dan dikatakan lagi, afdal ibadat itu zikrullah. Maka antara ibadat yang afdal itu zikrullah, yakni zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, mengingati Allah. Dan juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Di sini kena bagi tahu,
Para jemaah jangan jadi macam ustaz dulu. Dulu masa kita belajar dahulu, kita selalu baca Quran. Selalu baca Quran, jadi amalan. Tetapi satu hari kita berjumpa dengan tuan guru kita. Ustaz, anak ini baca Quran. 2 bulan khatam, 3 bulan khatam. Kadang-kadang sebulan kali khatam. Tapi rasa jiwa kosong saja. Jiwa kosong saja. Lalu kata tuan guru kita, bagus kamu baca Quran tu bagus. Tapi satu lagi kamu kena tambah. Apa dia? Kamu kena zikir. Dan zikir tambah. Jangan baca Quran tanpa zikir. Jangan zikir tinggal Quran. Oh, jadi zikir itu jangan dipisahkan dengan Quran. Zikir itu menghidupkan hati. Quran itu mendatangkan cahaya hati. Maka dikatakan zikir dan Quran itu jangan ditinggalkan. Dan kerana inilah adalah wirid orang yang ahli tarekah. Orang yang ahli tarekah yang berjalan pada Allah, apa amalan dia? Quran dan zikir tidak dipisahkan. Kalaulah dia masuk bai'ah zikir, dia pun masuk tarekah dia zikir saja, Quran tinggal, tak kena. Maknanya tidak melalui jalan dia. Maknanya ataupun dia ini baca Quran tak nak berzikir, tak boleh juga. Maka zikir dan Quran tadi itu orang yang nak berjalan kepada Allah. Mesti kena ada zikir, mesti kena ada Quran. Maka itu pada tengah malam-malam dan pagi petang, sama ada nak berzikir pagi ataupun petang, nak baca Quran pagi ataupun petang. Dan Allah Ta'ala juga yang menunjukinya. Maka Allah yang menunjuki jalan. Apa kaitan dengan karamah ni? Ramai nak beritahu, kadang-kadang orang yang sudah ahli zikir, dia dapat karamah, dia hanyut dengan karamah. Orang yang sudah ahli Quran, dia zikir dapat karamah, dia tinggalkan Quran, dia zikir yang nak dapat karamah. Itu juga tipu daya. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, telah ku dapat 70 orang yang arif. Arif billah yang mengenal Allah. Sekalian mereka itu menyembah akan Allah. Dia 70 orang wali Allah ni. 70 orang dah wali Allah. Dia sembah Allah Ta'ala. Dia kata dia beribadat kepada Allah Ta'ala atas zon, atas sangkaan, atas waham, atas keraguan. Atas keraguan, yakni tiada sampai mereka itu kepada makam yang disangka mereka itu bahawa makam bahawa tiada makam di belakangnya. Dia sangka bahawa dia ini sudah sampai. Kata Syekh Junaid Baghdadi, aku jumpa 70 orang. 70 orang yang dikatakan orang arif, wali Allah, tetapi dalam ibadatnya hatinya masih ada keraguan. Keraguan. Kenapa? Masih lagi dok bergantung dengan karamah. Masih lagi mencari kemuliaan makhluk. Ingat. Masih lagi mencari kemuliaan makhluk. Jadi akhir sekali teringat cerita kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini ketika mana dia nak wafat, datang. Nak wafat, anak murid dia ajar kalimah la ilaha illallah. Dia tak boleh nak ucap. Dia kata la, dia diam. Anak murid dia ajar lagi la ilaha illallah. Dia kata la, dia pun diam. Ajar lagi la ilaha illallah. Imam Ahmad kata la, diam. La bermakna tidak. Akhirnya menangis anak murid dia. Dia kata ini Imam Ahmad. Imam Ahmad ni semayang 400 rakaat satu hari. Tak boleh nak ucap lagi. Masih nak mati. Kalaulah Imam Ahmad tadi nak ucap, bagaimana kita? Menangis anak murid dia. Ketika mana menangis anak murid dia, Allah berilah kekuatan sikit pada Imam Ahmad. Imam Ahmad boleh bercakap dengan anak murid dia. Lalu dia bertanya, wahai anak muridku, kenapa engkau menangis? Kata anak muridnya, aku mengajar kamu talqin kalimah la ilaha illallah, kamu tak boleh ucap. Hanya ucap la saja. Kata Imam Ahmad, aku dengar apa yang kamu ucapkan. Tetapi ketika kamu ucap ajar aku la ilaha illallah, aku telah melihat bagaimana iblis datang kepada aku. Iblis datang kepada aku. Lalu dia datang kepada aku. Dia pun kata, kamu orang soleh. Ketika itu aku kata, la, tidak. Amal ibadat kamu sudah diterima oleh Allah. La, tidak. Kamu jangan, aku dah putus asa dengan kamu akan jadi ahli syurga. Kata Imam Ahmad, la, tidak. Sebab itu aku kata, la, tidak. Ketika aku mengatakan la, tidak, lalu iblis tadi kecewa. Iblis mengatakan, aku telah buat cara macam ini lebih kurang 70
ulama hebat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lebih kurang dalam 70 ulama yang hebat-hebat mati dalam keadaan su'ul khatimah kerana merasa ujub dalam hatinya. Maka demikianlah makna halus tipu daya kita mohon pada Allah agar Allah selamatkan kita, agar kita tidak terpedaya dengan ujian-ujian yang datang. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala memberi kepada kita jalan untuk sampai kepadanya dalam keadaan terpelihara. Jangan lupa para jemaah membaca doa Allahumma zukna husnal adab. Allahumma zukna husnal adab ma'aka fi jami'il ahwal. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami baik adab bersama Engkau ya Allah dalam sekalian keadaan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Moga-moga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan dan insya-Allah kita akan sambung malam besok. Wallahu alam, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf agak ambil masa agak panjang sedikit malam ini. Jadi sekadar ini saja. Wallahu alam.